Dah sampai di halqum mulut kita ni sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan cakap lagi. Kalau orang tanya soalan apa-apa pun jangan cakap lagi. Diam dah kita ni. Diam kita tu untuk apa dia? Untuk kita menghadap dengan akhir kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sibuk tanya lagi. Dah sampai di halqum, senyap je sekejap tu tanya kambing bakar dia tak? Tanya lagi nak makan nasi biryani gam ada tak? Dia dah sampai di halqum dah lah tu. Jangan sibuk tanya soalan demikian. Bila sampai di halqum tu diam. Kerana sekejap lagi kita akan makan dalam kubur nanti. Nahnu narzuqukum, kami yang akan bagi pada mereka tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dalam ayat yang lain wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati itu, mati syahid itu mati begitu saja, amwat mati je. Bal ahya, bahkan dia hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah diberi rezeki untuk dikenyangkan dia dan direhatkan pada diri dia. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Para hadirin yang dimati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai saat mana nyawa kita di kerongkongan, adakah taubat kita diterima di sisi Allah ataupun tidak. Kita sedia maklum bahawa waktu mana kita dekat nak mati ni ada 2-3 perkara yang biasanya manusia nak lakukan. Yang ni yang kita kena faham. Ramai di kalangan kita dia tak perhati terhadap bila dekat nak meninggal dunia. Bila dekat nak meninggal dunia ataupun waktu mana dia hidup di atas dunia ni, dia cuai terhadap 3 perkara. 3 perkara yang biasa mereka nak buat bila dekat nak mati. Tapi padahal masa tersebut masa yang tidak ada nilai dah padanya. Waktu mana kita dekat nak menghadap depan Allah, maka di waktu itu tidak ada lagi nilai ataupun tidak ada lagi peluang yang patutnya kita dapat. 3 perkara ni, yang pertamanya orang dekat nak meninggal dunia, mereka nak bersedekah di jalan Allah. Ni perangai dipanggil. Sedangkan sikap kita sebelum kita meninggal dunia ni, kita kena alihkan harta kita daripada dunia kepada akhirat Allah. Itu konsep kita sebagai seorang mukmin. Jangan kita tertinggal harta-harta kita walaupun 10 sen di atas dunia ini, sehingga kan bila kita menghadap depan Allah, kita dah alihkan semua harta-harta kita untuk ke akhirat Allah. Bagaimana kita alih ni? Kita derma, kita infak, dan kita bagi awal-awal sebelum kita menghadap depan Allah. Kerana kebanyakan orang dekat nak meninggal dunia, dia akan sebut laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa. Dia nak bersedekah di jalan Allah. Ni kebanyakan di kalangan kitanya, bila sampai saat itu orang nak bersedekah di jalan Allah. Yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita ni atas dunia ni, kita diajar supaya buat amalan soleh. Amalan soleh sebanyak mungkin. Tapi bila dekat nak mati baru orang minta supaya dianya nak buat amalan soleh. Yang ni yang silap dalam hidup kita atas dunia ni. Jangan kita biarkan diri kita berbuat benda-benda yang buruk.
berbuat benda yang buruk ni yang disebut dalam Al-Quran, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Ya'maluna sayyi'at ni maknanya orang yang hidup dia membiarkan diri dia dalam berbuat benda-benda yang keji, benda-benda yang tak baik. Benda yang baik yang patut kita lakukan dalam hidup kita ni ialah kita ni sentiasa dalam keadaan yang kita ni sentiasa beramal soleh, berbuat benda-benda yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita ni. Jangan kita biarkan diri kita terjerumus dalam perkara-perkara yang buruk. Yang ni benda yang biasa berlaku dalam hidup kita. Di antara benda yang baik dengan benda yang buruk, biasanya jauh lebih menarik benda yang buruk dibandingkan dengan benda yang baik. Yang ni yang menyebabkan kita kena lawan. Tiap-tiap hari kita kena lawan dibandingkan dengan kitanya dalam keadaan membiarkan diri kita ni berbuat benda yang buruk tadi. Kita boleh tengoklah dalam diri kita kan, di antara mengumpat dengan mendengar kuliah, mana lebih segar? Ni kalau kita perhati dua benda tersebut, segar mengumpat daripada kuliah kan, dia akan jadi begitu. Benda yang buruk ni menarik kita daripada benda yang baik. Tapi bila kita terlupa nak buat benda yang baik, kita dah tertinggal buat benda yang baik, maka dalam keadaan demikian kita pun bila dekat nak meninggal dunia, kita pun baru nak buat benda yang baik. Dah terlewat dah pada diri kita demikian. Dua. Yang ketiga, orang yang dekat nak meninggal dunia ni, dia nak buat apa dia? Dia nak taubat pada Allah. Dia nak taubat ni yang mulut dia sebut qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah. Ni kebanyakan manusia bila tengok dah malaikat dah berdiri depan mata dia, dah malaikat dah mula istihar buat pengumuman terhadap saat dia sudah berakhir dengan dunia. Malaikat ni bila dia nak cabut nyawa kita, dia akan istihar, kamu tak ada masa dah dengan hidup atas dunia. Bila sebut gitu, mulut manusia ni sebut terus qala inni tubtul an. Sekarang juga aku taubat ya Allah. Malaikat jawab walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Kan tidak diterima dah orang yang hidup dia buat benda yang buruk. Waktu mana dekat nak meninggal dunia, lalu saat tersebut baru dia nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita nak bincang. Adakah taubat diterima lagi waktu mana roh kita sampai di kerongkongan? Dibincangkan dalam tajuk ni. Dan bagaimana kita nak taubat dalam hidup kita ni? Dalam hidup kita ni jangan biarkan diri kita ni hanya je sepanjang masa tanpa kita melalui masa-masa taubat. Dan anda sebut banyak kali pada jemaah sekalian dalam hadis Rasulullah ajar pada kita diajar bertaubat pada Allah sebanyak lebih kurang 70 kali sehari. 70 kali sehari ni jangan berhenti pada diri kita ni taubat. Maksud taubat ni bukannya kita mesti duduk bersila kemudian menghadap kiblat begitu, tidak perlu begitu. Tapi maksudnya mulut kita ni sentiasa sebut, mulut kita sebut Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunkanlah dosaku ya Allah. Allahumma ghfirli, ya Allah maafkanlah kesilapan yang berlaku dalam diri aku ni ya Allah. Ni maknanya kalimah-kalimah yang kita baca dan kita ulang dalam hidup kita ni untuk kita dapatkan pahala-pahala taubat sebelum daripada kita menghadap depan Allah. Hari ni kita mulakan tajuk ni lah, tajuk mengenai taubat dan penjelasannya, serta bila seorang hamba Allah tidak lagi mengenali orang lain. Bila kita tak mengenali orang ni pada diri kita ni. Abu Musa Asy'ari bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila seorang tidak lagi mengenali orang lain ya Rasulullah? Dalam hidup kita ni, bila kita tak kenal orang? Abu Musa ni tanya, bila kita tak kenal orang ya Rasulullah? Macam nak teka-teki dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun jawab, apabila dia telah melihat malaikat maut dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, di saat tersebut kamu tak kenal lagi orang. Kamu hidup di atas dunia, tapi bila kamu nampak malaikat maut dan para pembantu malaikat maut mula turun nak cabut nyawa kamu, masa tersebut isteri kamu, anak kamu, adik-beradik kamu, segala apa yang ada sekitar dengan diri kamu tak kenal lagi. Kenapa dia? Kerana sibuknya saat tersebut. Bila kamu tengok saja malaikat maut, nampak je malaikat maut, maka di waktu itu kamu jadi kelam kabut pada diri kamu. Kelam kabut ni, kenapa kelam kabut ni? Kerana 3 sebab.
Kerana 3 keadaan yang kita kena lalui. Bukan 3 sebab, kan 3 keadaan. Yang pertama, kita nak tinggal dunia. Nak tinggal dunia ni, orang nak tinggalkan dunia ni pun, manusia di saat mana nak meninggalkan barang dia pun dalam kabut, nak kemas dan sebagainya. Yang kedua, kerana dia melalui saat yang dipanggil sakarat. Bila dia melalui saat sakarat, dia dalam kabut. Melalui saat sakarat ni, dia akan jadi hidup dalam keadaan yang tak menentu terus. Yang ketiga, kerana dia mula fikir macam mana dia nak lalui malam pertama dalam kubur, macam mana keadaan dalam kubur, mula terbayang terus. Oleh kerana dia membayangkan suasana nak lalui masa yang akan datang itu, maka yang menyebabkan 3 keadaan yang dia lalui pada serentak satu masa itu menjadikan diri dia dalam kabut. Sehingga kan apa dia? Sehingga kan dia tak kenal lagi adik-beradik dia, tak kenal lagi pasangan hidup dia, tak kenal lagi siapa yang sekitar dengan diri dia, kerana sakarat yang sampai pada diri seseorang. Dalam hadis lain dinyatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah terima taubat hamba-hamba ni. Hamba ni taubat bila-bila masa kamu, waktu dalam hidup kamu taubat, Allah terima taubat kamu. Terima taubat kamu. Sampai bila Allah tak terima? Ma lam yugharghir. Sehinggalah roh kamu sampai di halqum. Gharghir ni anda letak di sini, dekat dengan tengah-tengah ni. Bila sampai saja roh kita naik sampai di sini, gharghir dipanggil demikian. Bila kita sampai di sini, Allah tak terima taubat itu. Roh kita di hujung kaki itu terima lagi. Kalau waktu mana kita kena tarik roh kita tu di situ tu, kalau kita taubat kita terima. Tapi sayangnya Allah terima. Tapi sayangnya manusia bila kena di hujung kaki tu, dia mula jadi sakit seluruh tu badan dia. Bila sakit, syaitan pula mengelirukan dia. Syaitan sebut, relax bro, relax, katanya syaitan. Relax, kamu tak mati lagi ni. Kamu baru di awal. Kamu kalau kamu taubat, roh kamu cepat naik, cepat keluar daripada badan kamu. Syaitan mula pujuk, ramai yang di kalangan kita terkeliru. Bila tarik naik sampai di lutut. Bila naik sampai di lutut, kemudian tarik lagi naik sampai ke pusat. Ini kali yang kedua kena tarik. Mula-mula kali yang pertama sampai ke lutut. Kali yang kedua kena sampai pada pusat. Sampai pusat tu kita akan rasa sejuk di pusat kita. Sejuk yang amat sangat. Sejuk tu tiba-tiba roh kita ni turun balik ke bawah. Biasa jadi demikian. Yang ni yang bahaya. Yang ramai di kalangan kita keliru ni, bila turun ke bawah, turun ke bawah, syaitan sebut terus, kan aku dah katakan tak mati lagi, katanya syaitan. Aku dah beritahu dah tadi tak mati. Kamu rasa sendirilah, roh kamu sekarang ni sedang turun. Bila turun roh kita ni, tengah-tengah turun tersebut, tiba-tiba kena rentak, zup naik itu, sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum tu, kebanyakan mulut manusia akan sebut terus, qala inni tubtul an. Sekarang aku taubatlah ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at. Waktu itulah turun malaikat mula terjah. Malaikat mula sebut, kalla, hidup ni jangan begitu, katanya malaikat. Hidup ni jangan hanyut macam tu. Kalla idza balagatit taraqi, ketika mana dia rentak roh kamu sampai di halqum. Wa qila man raq, siapa yang boleh turunkan balik roh kamu sekarang? Malaikat cabar terus. Malaikat kata, turunkan baliklah roh kamu tersebut. Kamu kan dulu kamu bukan main lagi hebat atas dunia. Kamu kan dulu bukan main lagi kamu sombong atas dunia. Sekarang turun katanya malaikat. Turun balik roh kamu tersebut. Wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Waktu itulah kita perasan, mati dah aku. Bila kita perasan kita mati, baru malaikat tahu kita ni akan mati. Baru malaikat maut tu tahu yang kita dicabut nyawa tu untuk kematian kita. Waktu mana sampai di halqum kita ni, syaitan pun baru perasan. Syaitan kata, mati sungguh, katanya syaitan. Mati sungguh. Bila mati tersebut, syaitan pun menyamar terus jadi arwah ayah kita, menyamar terus jadi arwah ibu kita. Itu yang Nabi biasa sebut pada jemaah. Waktu saat mana sampai di halqum ni,
Janganlah kita ni tak boleh fokus. Tolonglah fokus pada diri kita. Nak fokus macam mana? Baca doa. Baca doa start daripada bawah tu. Bila ditarik saja roh kita tu, sebut terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebanyak berapa kali? 40 kali. 40 kali. Bila tarik bawah tu, mulut kita ni ulang. Sempat alim ulama kata orang mukmin kalau dia mula sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Allah bagi peluang untuk dia sebut sebanyak 40 kali. Nak daripada bawah tu nak naik sampai ke atas, sampai ke pinggang dia. Bila sampai ke pinggang, mulut kita ulang baca la ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Start daripada bawah ni. Bawah daripada pinggang tu kita baca la ilaha illallahul halimul karim sebanyak lebih kurang 3 kali. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin sebanyak 3 kali. Kemudian kita sebut tabarakalladzi biyadihil mulk yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Dia akan sampai ke halqum terus. Bila sampai di halqum tu, mulut kita sebut sekali lagi. Mulut kita sebut apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habislah perjalanan hidup kita. Tu perjalanan hidup kita ni bila sampai tahap demikian, maka kita pun sampai di halqum tu jangan cakap lagi bab lain. Jangan dah sampai di halqum mulut kita ni sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan cakap lagi. Kalau orang tanya soalan apa-apa pun jangan cakap lagi. Diamlah kita ni. Diam kita tu untuk apa dia? Untuk kita menghadap dengan akhir kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sibuk tanya lagi. Dah sampai di halqum, senyap je sekejap tu tanya kambing bakar dia tak? Tanya lagi nak makan nasi biryani gam ada tak? Dia dah sampai di halqum dah lah tu. Jangan sibuk tanya soalan demikian. Bila sampai di halqum tu diam. Kerana sekejap lagi kita akan makan dalam kubur nanti. Nahnu narzuqukum, kami yang akan bagi pada mereka tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dalam ayat yang lain wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu sangka orang yang mati itu, mati syahid itu mati begitu saja, amwat mati je. Bal ahya, bahkan dia hidup, inda rabbihim yurzaqun, di sisi Allah diberi rezeki untuk dikenyangkan dia dan direhatkan pada diri dia. Sampai bila Allah menerima taubat kita ni, sampailah di halqum. Bila sampai di halqum, maka tak diterima dah taubat di kalangan hamba-hamba ni. Maknanya peluang yang kita ada sekarang ni jangan lepaslah. Ramai di kalangan kita ni lepas peluang. Allah dah bagi dah peluang pada kita. Sekarang ni bila Allah datangkan kita ke majlis ilmu, Allah hadirkan dalam hidup kita ke tempat sebegini. Para hadirin sekalian kena fahamlah, bila kita boleh datang tempat sebegini, maka dalam keadaan sebegini pada diri kita ambil peluang taubat pada Allah. Ambil dah. Kerana bila Allah boleh datangkan kita ke tempat majlis ilmu ini, tanda kita ahli syurga. Tanda kita ahli syurga. Anda nak sebut besarnya nilai, kerana tak mudah orang nak datang majlis ilmu. Para hadirin sekalian tengok orang sekitar sini kan. Orang sekitar sini semua boleh datang ke? Tak semua boleh datang. Ramai mana yang duduk je kat rumah ni sekarang. Duduk je kat rumah, relax je. Orang tanya tu ramai-ramai dekat masjid tu ada apa? Entah apa-apa disebut. Entah ada apa entah disebut. Tak tahu dia, tak tanya khabar pun dia. Ada orang lain yang berduyun-duyun datang, jauh-jauh datang. Orang lain datang jauh-jauh, dia relax je. Kenapa dia relax tersebut? Dia rasa bahawa dianya rasa tenang, bahagia pada diri dia demikian. Padahal inilah peluang dalam hidup kita. Datang je duduk dengan kuliah, bukan nak suruh buat kerja besar pun. Datang duduk je dengar, duduk saja ni. Bukannya kita letih, bukan lelah pun. Yang letih sikit pun bila tabun derma lalu, tu je dia bagi. Yang lain tak letih-letih daripada diri kita. Nak gambarkan pada kita, kita minta tabun derma masuk terus. Suruh nak gambarkan pada kita. Ni tabun derma adik kita ni dah mula masuk ni. Para hadirin sekalian, pakat-pakat unjuk-unjuk lah untuk majlis pengajian kita ni.
Dalam masa yang sama nak sebut kitab yang kita belajar ni, ada yang jemaah yang ada lagi tu, jemaah boleh dapatkan kat belakang, ada 10 buah aja kitab yang siapa-siapa yang nak pada kitab yang ni ada jemaah yang kata dia nak dapatkan kitab ni tak dapat, memang payah nak dapat kitab ni kerana cetakan dia terhad. Oleh kerana cetakan dia terhad tersebut, maka kita nak tak nak pada kitanya kita dapat 10 buah je. Ada nanti jemaah-jemaah dapat kat belakang nantilah insya-Allah. Saya nak sebutnya tentang betapa Allah ni kalau dia sayang pada kita, Allah tunjukkan jalan kita, jalan yang lurus dalam hidup. Kalau Allah nak tunjuk sayang, Allah nak bagi kita syurga, Allah tunjuk jalan kita. Bila Allah dah tunjuk dah jalan ke syurga, dalam hidup kita ni ambil peluang terus bertaubat pada Allah. Jangan kita tangguh, tak nak lagi taubat ustaz. Kenapa tak nak taubat? Rasa lambat lagi nak mati. Rasa lambat lagi nak mati, yang menyebabkan akhirnya dia payah untuk dia nak bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Apabila nyawa telah sampai di kerongkong, maka tidak akan diterima taubat serta pengakuan bahawa dia beriman. Bila nyawa dah sampai di kerongkong, maka di waktu tersebut tidak diterima lagi taubat dia dan tidak pengakuan dia untuk yang menunjukkan dia beriman. Sebagaimana firman Allah Taala berkata, Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, berfirman, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'ul ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalikal kafirun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maka tidak ada manfaat lagi iman mereka tersebut. Bila tak ada manfaat iman mereka tu, lamma ra'ul ba'sana, ketika mana diperlihatkan azab kami pada mereka. Bila diperlihatkan azab kami pada mereka tersebut, maka di waktu itu tak ada manfaat lagi. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum, kalau mereka kata kami beriman sekarang, tak ada manfaat. Sebagaimana Fir'aun kan, Fir'aun waktu mana dia tenggelam dalam lautan, bila tenggelam dalam lautan tu, dia dalam keadaan nyawa dia tu, nyawa ikan tu, dia boleh sebut, dia sebut qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman pada Tuhan Musa dan juga Harun. Disebut demikian, dia sebut demikian, qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman pada Tuhan Musa dan juga Tuhan Harun. Nak sebut Allah tak reti kerana kuliah-kuliah tak pernah datang dalam hidup dia. Akhirnya bila sampai saat waktu mana hukah tu, dia nak sebut macam mana? Aku beriman lah, dia sebut aku beriman. Bermanfaat ke iman dia waktu itu? Tak ada manfaat langsung. Dah terlambat dah dalam hidup. Jangan sampai terlambat dalam hidup kita ni. Jangan sampai peringkat kita ni, dalam hidup kita ni, kita rasa dalam keadaan yang kitanya waktu mana terdesak tu barulah kita nak perasan perkara-perkara yang sedemikian rupa. Allati qad khalat fi ibadih sunnatullahi allati qad khalat fi ibadih, susunan Allah yang telah Allah jadikan pada manusia ni. Bila terdesak baru tergadah, dia panggil. Selagi mana tak terdesak, manusia ni dia tak cari agama. Bila dia terdesak, dia cari agama. Ni perangai manusia. Allah buat begitu. Perangai manusia ni, bila dah terdesak dah, dia sanggup buat apa saja. Ini waktu mana dia dalam keadaan dia segar-segar, dia tak ingat pada Allah. Bila dia dalam keadaan yang dia susah tu, baru kelam kabut nak cari Allah. Di saat mana dia sedang dalam keadaan demikian. Orang kita kan, kadang-kadang kita perhati, waktu mana dia dah susah tu, dia mula cari ustaz. Datang tu, dia datang cari ustaz tu. Kadang-kadang dia dah jumpa dah kita, dia boleh tanya lagi, ustaz, dia kata, bang, saya nak tanya ustaz Dasuki ada tak? Maknanya dia tak kenal kita. Dia tak kenal kita, tapi dia terdesak. Kita kata, ustaz Dasuki mana? Ustaz Ahmad Dasuki tu lah, yang begini disebut. Dia sebut pada kita, oh nanti sekejap saya cari dia kejap. Kita sebut demikian. Dia tanya kita, menandakan apa dia? Dia tak kenal pun kita. Ni terdesak dan ni terdesak. Bila kita tanya, sebenarnya ada apa? Sebenarnya Ustaz Ahmad Dasuki itu saya lah. Oh minta maaf ustaz, saya kawan yang bagi nombor telefon ustaz. Kawan yang bagi tahu. Nak sebut dia terdesak. Tu dengan manusia, Allah itu lah.
Allah ni dia tak cari Allah selagi mana dia tak terdesak, baru dia cari Allah. Ni perangai manusia. Sunnatullah allati qad khalat fi ibadi, yang telah kami ciptakan pada hamba-hamba. Ni perangai di kalangan yang disebut dengan di kalangan manusia ni, perangai yang demikian. Wa khasira hunalikal kafirun, lalu Allah kata rugilah mana-mana orang yang kafir tersebut. Mana-mana orang, wa khasira hunalikal kafirun, rugilah di sana siapa-siapa yang memilih kekufuran dibandingkan dengan ketaatan. Hidup ni jangan lawan Allah. Tak pernah dalam sejarah umat manusia lawan Allah dia menang. Tak ada lagi orang lawan Allah ni dia boleh menang. Maknanya kamu jangan lawan Allah, nanti kamu akan rugi. Dalam hidup ni belajar untuk jadi taat, belajar untuk jadi manusia yang syukur, belajar untuk jadi manusia yang sentiasa kita ni nampak positif. Ada hikmah yang Allah jadikan, ada kebaikan yang Allah sediakan. Bila kita boleh jadi demikian, maknanya apa dia? Kamu tidak akan jadi manusia yang rugi nanti. Dalam hidup kita ni, segala apa yang berlaku pada kita, kita tahu ni hikmah Allah, Allah susun untuk diri kita. Ada benda tu yang sesuai yang Allah nak jadikan pada kita. Lalu kita ni, dalam hidup kita ni, kita diajar supaya syukur je manjang. Alhamdulillah. Satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ajaban li amril mu'min in amrahu lahu khair. Aku takjub dengan orang mukmin, semua yang berlaku dalam hidup dia baik. In asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Dia kalau dikena musibah, dia sabar, itu yang terbaik dalam hidup dia. Wa in asabatul khaira syakara fakana khairan lah. Kalau dia diberi kebaikan, dia akan syukur dalam hidup dia, itu yang terbaik dalam hidup dia. Walaysa dzalika illa almu'min. Rasulullah kata tak akan berlaku demikian kecuali mesti orang mukmin. Orang mukmin je perangai macam ni. Orang yang tidak mukmin ni, hidup dia kufur, lawan, semua tak puas hati dalam hidup dia. Dalam hidup dia sebut tak kena, yang tu tak betul, yang ni tak betul. Dia rasa, bahkan kadang-kadang dia menyalahkan diri dia sendiri. Ana sebutnya gambaran apa dia? Gambaran bagaimana orang yang kufur. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa khasira hunalikal kafirun, dan rugilah di sana nanti bagi orang kafir. Orang kafir ni benda apa yang didapat di akhirat nanti? Benda yang dibuat baik pun hancur lebur. Allah tak terima amalan dia kerana kekufuran yang ada pada diri dia tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an walal ladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alima. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tidak dianggap taubat, tidak diterima taubat orang yang sentiasa membiarkan diri dia dalam melakukan perkara yang sayyiat. Sayyiat ni benda-benda yang keji. Kalau kita tanya benda yang keji itu apa dia ustaz? 3 perkara yang biasa keji. Anak-anak biasa sebut ada jemaah ni, 3 perkara ni apa dia? Kejinya pada akidah, keyakinan dia, tak yakin dengan Islam. Jangan demikian. Bila kita hidup dengan kita diberi peluang oleh Allah untuk bersama dengan Islam ni, jangan tergoncang keyakinan kita. Biar kita hidup kita ni betul-betul dengan Islam. Jangan terima selain daripada Islam. Jangan masukkan liberal, jangan masuk nasionalis, jangan masuk Syiah, jangan masuk pahaman lain, jangan masuk. Hanya terima Islam. Itu yang kita kena faham dalam hidup kita. Jangan kita bercampur. Ada orang kita dia bercampur. Dia kata, saya ustaz dalam bab sembahyang puasa saya terima Islam, tapi dalam bab politik saya terima liberal. Dalam bab yang lain saya tak boleh terima Islam. Dalam bab ekonomi saya terima ekonomi kapitalis. Dalam bab sosial saya hidup dengan sosial yang barat. Saya tak nak terima Islam. Ada orang kita demikian. Jangan. Bila kita suruh kita Islam, Islam semualah. Dalam ekonomi Islam, sosial Islam, politik Islam, kehidupan kita semua mesti Islam. Selain daripada Islam jangan terima. Jangan terima dalam hidup. Kalau kita terima selain daripada Islam, hanya ni yang disebut sayyiat ni, benda yang keji ni dalam hidup. Hidup ni hanya terima Islam dalam hidup kita. Kerana Islam ni diajar semua bidang ada. Tak ada satu pun yang tidak diajar dalam Islam. Semua Allah ajar. Ma farratna fil kitabi min syai'.
Allah tak tinggalkan satu pun dalam hidup kita ni benda yang tidak diajar. Bila turun ayat Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina, menunjukkan apa dia? Menunjukkan Allah sempurna dah untuk diri kita yang disebut dengan agama ini sendiri. Maknanya tak ada dah yang terbaik. Yang pertama keyakinan. Yang kedua, benda yang sayyiat ni apa dia? Dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah, orang kita ni ada benda yang buruk dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah apa dia? Sembahyang. Biar sembahyang tu jadi dalam keadaan sembahyang kita tak jadi khusyuk. Ini sayyiat. Jangan biarkan begitu. Dah kita tahu dah kita ni sembahyang payah nak jadi khusyuk. Cari jalan lah untuk jadi khusyuk. Solat biar jadi khusyuk. Macam mana nak solat jadi khusyuk? Disebut Imam Ghazali kata yang pertama kena hudurul qalb, menghadirkan hati. Hati ni bila nak sembahyang, hati kita ni jangan pergi jauh. Jangan kita nak sembahyang tapi hati kita duduk dalam pasar raya. Hati kita dekat tepi jalan, hati kita dekat dapur. Jangan. Bila kita nak solat, bawa tarik hati itu biar dengan jasad kita. Itu dia panggil, Imam Ghazali ajarlah, kalau kamu nak khusyuk sembahyang kamu tu, biar waktu mana kamu solat hudurul qalb, hadirnya hati. Yang kedua, tafahum bil ma'ani, dia faham makna kita baca. Bila kita sebut Allahu Akbar, kenapa sebut Allahu Akbar? Kenapa kita sebut wajjahtu wajhiyal ladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman? Kenapa kita sebut kalimah ni? Tiap kali waktu mana kita sebut ghairil maghdubi alaihim ni siapa? Al maghdubi alaihim ni siapa? Ad-dallin ni siapa? Maknanya kita ni hati kita dengan makna tu sekali. Tengah sembahyang ni. Ni dua. Yang ketiga, Imam Ghazali kata apa dia? Kalau kita nak jadi khusyuk dalam solat kita ni, nak suruh kita jangan buat benda yang buruk, sayyiat. Benda yang buruk ni. Macam mana lagi? Kita kena ta'azzim billah. Kita rasa besarnya Allah. Rasa besar Allah. Kita rasa Allah, aku berdiri depan Allah ni, bukan aku berdiri depan mana-mana makhluk ni. Ni kita kan kadang-kadang solat tu boleh ketahui. Orang kita dia solat tu, dia kadang-kadang anak dia ke pasangan hidup dia agah dia, acah dia kan, duduk depan tengok muka dia pun mula kik dia mula datang rasa nak tahu tu pada diri dia. Kenapa begitu? Kerana dia tak rasa besarnya Allah. Kalau dia rasa besarnya Allah, dia muka dia, wajah dia tu pucat lesi, pucat dia, Allah aku berdiri depan Allah. Bila berdiri macam kita tentera berdiri depan barisan ketenteraan ini kan, bila dia berdiri depan orang-orang besar, tegak dia tersebut, tegak tak bergerak. Demikian kita bila kita boleh solat ni, nak buat contoh solat sayyiat ni, benda yang keji. Kita solat tapi buat benda yang keji. Ramai orang kita ni dia sembahyang tapi sembahyang nak menunjuk-nunjuk, sembahyang dia tak rasa, sembahyang dia depan Allah. Ini benda yang sayyiat dia panggil. Yang ni bahaya dekat bila dekat nak meninggal dunia. Punca dia buat benda yang sayyiat ni apa dia? Kerana dia tak jadi khusyuk dalam solat dia. Nak khusyuk ni rasa besarnya Allah. Yang keempat apa dia? Al-haya, rasa malu. Rasa malunya aku depan Allah. Bila solat ni kita ni rasa malunya aku dengan dosa aku ni Allah. Tubuh badan aku ni penuh dengan kekotoran, penuh dengan rasa banyak benda yang tak kena. Jadi oleh yang demikian ya Allah, aku ni diri juga depan kamu malu ya Allah. Sebagaimana seorang anak yang dia buat salah depan mak ayah dia. Ayah dia pula pegang dengan rotan, diri depan dia. Anak yang soleh ni tunduk je. Kenapa dia tunduk ni? Kerana dia rasa al-haya, rasa malu. Ni contoh yang mudah. Benda yang buat sayyiat, benda yang buruk. Apa lagi dalam sayyiat dalam ibadah? Tak boleh baca Quran. Anda sebut banyak kali lah. Kalau tak boleh baca Quran ni, benda yang sayyiat. Siapa yang tak boleh baca Quran, salin balik Quran. Salin balik Quran. Salin je dalam hidup kita ni. Tiap-tiap hari salin. Dua muka sehari. Dua muka sehari dalam hidup kita ni. Salin tulis balik. Supaya apa dia?
bila kita meninggal dunia, kita boleh tunjuk depan Allah, ya Allah, aku ni walaupun aku tak boleh baca, aku tak boleh hafal, tapi aku salin Al-Quran Karim, ya Allah. Ini dipanggil hidup dalam keadaan yang kita jaga betul-betul perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lagi? Harta benda kita. Banyak sangat harta benda kita ni. Harta benda, bayangkan orang yang cungkil gigi tu ditanya dalam kubur selama mana? 70 tahun ditanya. 70 tahun cungkil gigi, tak habis lagi. Ditanya tentang cungkil gigi. Cuba kita balik ke rumah kita tengok barang-barang kita banyak mana. Barang-barang kita. Buka je almari baju tu, bertimbun baju. Baju yang sempit pun simpan lagi. Baju yang ketat tu, dah ketat dah, simpan lagi baju tersebut. Orang tanya kenapa? Tunggu longgar balik sebut. Nak sebutnya tunggu badan dah selim balik, kita boleh pakai balik. Padahal badan kita ni tak tahu bila dah nak selim. Senang bahasa tu, tapi simpan. Nak gambarkan yang macam tu kita nak buat apa tu dalam hidup kita? Bila kita mati kan, tinggal juga benda tersebut. Jangan. Sebab tu kalau kita nak suruh kita bawa barang-barang ni, barang-barang kita ni, kita sedekah awal-awal. Kita jumpa balik di akhirat ni. Sedekah sekarang, bagi. Waktu mana kita bagi ni, jangan kita ingat kita bagi tu bagi untuk orang. Jangan. Kita sedang bagi untuk diri kita sendiri. Bila kita bangun di akhirat nanti, jumpa balik, Allah, untung aku dah sempat aku alih-alihkan harta benda aku di dunia sebelum aku pergi ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang kita ni, dia meninggal dunia, saat mana dia meninggal dunia, harta dia bertimbun-timbun di dunia, tak sempat dia nak alih ke akhirat. Tak sempat nak alih ke akhirat. Cuba tengok yang nak sebut di kampung baru tu kan, tanah di kampung baru tu, contoh yang mudah. Tengok tanah-tanah orang Islam, hampir 90 bilion harta orang Islam yang tak boleh diagih-agihkan lagi. Kerana apa dia? Rebut harta pusaka. Berebut harta pusaka. Ni punca apa ni berebut ni? Kerana yang meninggal dunia tak sempat nak alih ke akhirat Allah. Kalau dia sempat alih ke akhirat Allah, di dunia ni lagi, belum dia meninggal dunia tu, dia agih dah. Ni bahagian anak ni, ni yang ni, yang ni, yang ni. Semua dia agih. Ni bahagian kita nak bawa ke akhirat Allah. Rumah ni nak wakaf untuk masjid, disebut demikian, untuk dapat pada masjid. Lalu masjid kita ni, dia mempunyai banyak aset. Dia jadi demikian. Belum meninggal dunia, kita bagi tahu pada AJK masjid. Kita dah tulis dah surat, saya meninggal dunia je, tanah ni, rumah ni jadi milik masjid, disebut demikian. Jadi milik masjid. Bila kita boleh buat macam tu, dah ada dah surat, masjid pun dah ada dah, semua dah boleh pegang dah. Di waktu ini sebenarnya bila kita pergi ke akhirat, kita ada jumpa balik rumah kita. Nak balik barang-barang kita ni. Punca apa dah? Punca kita dah alih sebelum daripada kita menghadap di hadapan Allah SWT. Kita jawab, ustaz sedap dah sebut, kena pada ustaz baru tahu. Gitu sebut. Ada orang kata, ustaz sebut boleh dah, tapi nak buat tu susah ustaz. Ini berdasar pada keyakinan. Kalau para haniskan yakin sungguh kita akan pergi ke akhirat Allah, kita akan buat. Tapi kalau kita tak yakin, kita teragak-agak pada diri kita, ya ke tak, sayanglah nak bagi, sayanglah barang kemas kita kan, barang kemas kita dah lama dah beli, kita pakai dan sebagainya, tiba-tiba kita ni nak buat yang kita nak sedekah, payahlah. Kerana apa dia? Kerana ni banyak benda yang kita sayang sangat, kita ada cerita terhadap barang kemas ini dalam hidup kita, mesti kita buat demikian. Lalu suatu hari kita meninggal dunia, cerita kita berakhir dengan kehidupan kita, anak-anak kita ambil, kemudian pergi canai balik barang kemas tersebut, kemudian dia ambil duit, dia tak kena gaya. Nak sebutnya cerita kita dah berakhir, kita kena jawab tak jawab? Jawab terhadap barang kemas. Berapa lama kamu simpan? Berapa banyak yang kamu tak bayar zakat? Berapa lama kamu biarkan dalam hidup kamu? Jawab. Jawab tersebut jenuh kita. Seorang nak buat macam mana? Nak minta tolong orang yang hidup untuk bantu kita sampai untuk hidup di alam sana. Yang ni yang disebut sayyiat. Yang ketiga sayyiat apa dia? Akhlak. Ulama-ulama sebut, kalau kita nak faham yang disebut ya'maluna sayyiat, yang pertama keyakinan, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak.
Akhlak. Tolong jaga perangai. Perangai kita ni jangan ada saat mana kita menghadap depan Allah kita sedang menyinggung hati orang. Jangan arah sekali. Jangan ada orang yang terasa hati dengan perangai kita. Rasulullah bila dekat nak menghadap depan Allah tu kan, bila dia tak boleh bangun dah. Di antara benda yang dia bila keluar saja, dia tanya sahabat-sahabat, siapa yang pernah aku singgung hati dia, tolong maafkanlah sekarang. Aku bimbang kalau aku ni menghadap depan Allah dalam keadaan aku menyinggung hati di kalangan kamu. Semua senyap, dia tunduk je sahabat-sahabat bila Rasulullah ucapan demikian. Kecuali seorang, Uqashah bin Mihsan. Uqashah angkat tangan. Uqashah sebut, ya Rasulullah, kamu dengan saya ada masalah. Rasulullah, kamu dengan saya ada masalah. Apa dia? Kamu pernah cucuk kayu sugi kamu di perut saya, Rasulullah. Kamu cucuk perut saya dengan kayu sugi kamu, ya Rasulullah. Rasulullah tanya balik. Bila? Rasulullah tanya. Aku pernah solat sekali aku solat dengan kamu, aku ke depan sikit, kamu cek solat tersebut, ya Rasulullah. Kamu tengok aku ke depan, kamu ambil kayu sugi, kamu cucuk perut saya, ya Rasulullah. Ke belakang saya, ya Rasulullah. Bila kamu ambil kayu sugi itu, kamu cucuk dengan perut saya, pada perut saya. Rasulullah tanya balik, kamu terasa hati, Uqashah? Ya, saya terasa hati, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, kemudian aku nak balas pada perut kamu sebelum daripada kamu menghadap depan Allah. Bingkah bangunkan sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat yang lain bingkah bangun. Sahabat-sahabat yang lain kata pada dia, Uqashah, kamu tak nampak ke Rasulullah sakit sekarang? Rasulullah sedang sakit kan? Kenapa yang kamu nak buat apa dia pada Rasulullah? Kamu nak balas pada Rasulullah? Jangan, wahai Uqashah. Kalau kamu nak balas pada kami. Kami bersedia menjadi galang ganti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqashah sebut terus, diam kamu semua. Kamu diam. Uqashah kata, semua duduk. Yang salah Rasulullah dengan saya. Saya terasa hati dengan Rasulullah. Saya nak cucuk perut Rasulullah dengan kayu sugi pula pada hari ini. Dia sebut demikian. Rasulullah tanya balik Uqashah, ya Uqashah, kamu nak balas sekarang? Ya, saya nak balas sekarang, ya Rasulullah. Rasulullah kata, balas sekarang, wahai Uqashah. Sahabat-sahabat yang lain diam. Uqashah kata, buka baju kamu, ya Rasulullah. Buka baju kamu. Rasulullah ni buka baju. Di saat mana kamu cucuk perut aku tu, butang baju aku terbuka, ya Rasulullah. Aku nak tengok, aku nak cucuk balik di perut kamu, ya Rasulullah. Rasulullah buka baju. Buka. Bila Rasulullah bentang saja baju dada Rasulullah, buka tangan kamu, Rasulullah. Rasulullah buka. Bila buka tu, Uqashah terpa terus. Pegang terus perut Rasulullah. Cium terus perut Rasulullah. Menangis teresak-esak di perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menangis, ya Rasulullah, aku tak berniat untuk menyinggung hati kamu, ya Rasulullah. Aku bukan berniat untuk menyinggung hati kamu, ya Rasulullah. Tapi aku nak suruh pipi aku ni, ya Rasulullah, dikenali oleh neraka kerana aku pernah mencium perut kamu, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan tinggalkan kami, ya Rasulullah. Menangis teresak-esak Uqashah ni, meluru dekat Rasulullah ni. Rasulullah pegang. Sahabat-sahabat yang lain tengok tu menangis teresak-esak. Semua menangis. Kenapa? Tengok sayangnya Uqashah. Bukan dia nak balas, tak, tapi dia nak sebut sayangnya dia pada Rasulullah. Rasulullah sebut, al-mar'u ma'aman ahabba ilaih. Seseorang ini bersama dengan siapa yang disayang di atas dunia ni. Kalau kita hidup ni sayang pada Allah dan juga Rasul, Allah bersama dengan Allah dan juga Rasul kita dalam kubur. Maknanya apa dia? Perangai kita tu kena jaga. Dalam hidup kita ni, akhlak kita ni kena jaga. Jangan kita singgung hati orang. Lebih-lebih lagi, singgung hati ibu kita, ayah kita. Di antara dosa yang paling banyak dimiliki oleh orang kita apa dia? Dosa singgung hati ibu. Dosa singgung hati ibu ni, anak-anak ni kan, bila dia berumah tangga, dia berkeluarga, dia tak peduli lagi mak dan ayah dia. Yang ni di antara benda yang tersinggung hati. Kadang-kadang ibu ni, dia tak sebut, tapi dalam hati dia datang dalam hati dia, anak aku ni dulu tak buat macam ni, semenjak dia kahwin dah mula dah perangai macam ni. Anak aku ni dulu taklah macam ni, sayang aku ni, sekarang semenjak daripada dia dah berumah tangga ni, tak dicium lagi aku. Dia mula dah jadi demikian. Ibu ni pula nak sebutnya ni dosa. Kebanyakan di kalangan kita tak jaga akhlak.
Tolong jaga akhlak. Anda nak sebut jaga akhlak ni, kalau kita tak boleh jaga akhlak kita, ya'maluna sayyi'at, kita hidup dalam keadaan buat benda yang buruk dalam hidup. Hatta iza hadara ahadahumul maut, kebanyakan manusia ni bila sampai saat mana dia dekat nak meninggal dunia, qala inni tubtul an, lalu mulut masing-masing sebut, sekarang saya taubatlah ya Allah. Qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Bila demikian, dan tidak pula diterima taubat dia daripada orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tak diterima. Siapa-siapa walalladzina yamutuna wa hum kuffar, Allah tak terima mana-mana orang yang mati dalam keadaan kafir, tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kita datang ni dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, lahir dalam keadaan bersih, tiba-tiba mati dalam keadaan kotor. Kafir ni kotor, nak dia panggil najis. Suatu orang kafir bila dia masuk Islam, dia kena mandi wajib. Tu kena faham pada diri kita. Orang kafir ni, kerana kafir tu kotor, bila kita mati, kita dimandikan lagi. Mandi itu mandi wajib pada diri kita. Nak gambarkan apa dia? Bila dia masuk Islam, dia kena faham dia ni dulu kotor, orang kafir ni. Kalau dia mati dalam kafir, lagi mati dalam keadaan kotor, najis pada diri dia panggil demikian. Wahum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima, bagi mereka itu telah kami sediakan pada mereka a'tadna lahum azaban alima, azab yang amat pedih yang disediakan padanya. Taubat merupakan satu kemudahan yang diberikan Allah Ta'ala kepada seorang hamba sebelum ajal datang kepadanya. Ni satu peluang dalam hidup kita ni. Kalau ada peluang taubat je dalam hidup kita. Lepas kita taubat, jangan ulang lagi sebut dosa-dosa yang lalu. Anda nak sebut banyak kali pada jemaah ya. Kalau jemaah dah taubat, maka jangan kita ulang lagi sebut cerita-cerita lalu. Bila kita taubat, hapuskan yang lepas. Jangan rasa kita ni bersalah. Jangan lagi rasa bersalah dengan yang dulu. Jangan. Syarat taubat, kita menyesal, tak buat lagi. Yang kedua, buang yang lepas. Yang dalam hidup kita ni kan ada kan cerita-cerita dalam hidup kita. Semua orang ni ada cerita lama. Cerita-cerita tu, cerita ni jangan cerita balik pada anak cucu kita. Jangan kita duduk dengan anak-anak cucu kita, kita sebut pada anak cucu kita, dulu kan atuk ada 10 orang makwa. Dia sebut demikian. Dulu kan nenek kau ni bukannya di kalangan makwa atuk. Atuk dulu memang pandai tackle orang. Dia sebut demikian. Dosa. Dia sebut balik itu dosa tu, dia hidup balik dosa tu. Jangan sebut. Yang dah lepas tu lepas. Untuk diri kita, dalam hidup kita ni, suami isteri kan, kita sebelum kahwin dahulu, tentu ada yang kita buat silap. Tentu ada kita buat silap sebelum kahwin. Ada orang yang dia bercinta bagaikan nak rak sebelum kahwin. Dia bercinta dengan orang ni, dia bertunang dengan orang ni, kemudian dia kahwin dengan orang ni. Dalam hidup dia, nak sebutnya gambaran dalam hidup dia, dosa. Ada dosa? Ada. Tapi jangan sebut balik dosa tersebut. Jangan sebut. Kalau ada gambar-gambar sebelum daripada kita kahwin, rumah tangga, buang-buang bakar-bakar terus gambar tersebut. Jangan kita ulang tengok. Kadang-kadang kan kita ni ada gambar-gambar kita pakai skirt dahulu kan. Pergi ke sekolah dahulu kan. Pergi ke sekolah dulu pakai skirt. Kita kan bila pergi ke sekolah tu kita pusing-pusing kan. Pusing-pusing nak kembangkan skirt kita. Dia panggil demikian. Bertocang dua atas ni. Nak sebutnya dulu, dosa dahulu. Jangan simpan gambar tu. Ambil bakar je. Kita nak simpan untuk apa? Simpan untuk sentiasa mengulangi dosa. Benda dosa jangan disimpan. Dosa jangan disimpan. Dalam hidup kita, ambil je gambar tu, bakar terus. Sayanglah ustaz. Sayang apa? Sayang terhadap dosa. Kenangan ustaz gambar tu. Ambil muka je lah, gunting muka. Gunting muka je, yang lain tu kita buang. Nak sayang sangat dia panggil mereka. Nak sebutnya
bila kita sentiasa ulang gambar tu, kita ulang balik, tengok balik, dosa. Hidup dosa-dosa kita. Kecuali kita simpan untuk diri kita yang kita tak tayang lagi pada orang. Simpan tutup. Jangan tunjuk pada orang. Kita ni malam-malam buka kain semut suluh. Dia panggil macam. Nak tengok gambar lama dia panggil. Nak gambarkan, jangan kita letak frame, letak depan dia orang tengok semua, jangan. Gambar kita kahwin sandingkan. Kita buka dulu kan berkemban kan. Kahwin tu berkemban kan. Tok Imam pun terkelip-kelip memandang kita. Gambar Tok Imam tu ada lagi. Gambar Tok Imam baca doa depan kita. Nak sebutnya gambar tersebut ambil buang, kapi, jangan disimpan lagi. Kalau kita simpan, dia akan mendatangkan dosa, berterusan dosa. Orang lain tengok, anak cucu kita tengok. Bila anak cucu kita tengok, anak cucu kita tanya, ni siapa ni nenek? Ni siapa ni tu? Kita pun jawab, ni atuk dengan nenek kamu dulu. Oh, jahat juga atuk. Anak cucu kita sebut demikian. Dia sebut demikian. Jangan. Kita sekadar kita kata, kalau gitu boleh simpan, boleh untuk diri kita dan juga pasangan hidup kita yang telah menjadi pasangan hidup kita ni, untuk kita dengan dia saja cukup. Ni kadang-kadang kan kita pergi tengok rumah orang, letak gambar-gambar dia kahwin bersanding, duduk kerah atas kerusi. Nak sebutnya yang ada seorang duduk kipas kat tepi tu. Nak sebutnya demikian. Buang-buanglah gambar tu, jangan tunjuk pada orang, nanti dosa tu akan terulang. Selagi mana orang tengok, selagi tu dosa. Tu cara demikian. Sebab tu dalam Islam ni dia bagi peluang untuk kita taubat sebelum kita meninggal dunia, iaitu ketika mana roh sampai di kerongkong dan urat tali jantungnya telah putus. Semasa roh naik dan dada ke kerongkong, bila naik itu putus, zuk itu putus urat dalam badan kita. Sebagaimana orang melahirkan anak, bila dia melahirkan anak, putus beberapa urat-urat yang besar dalam badan dia. Ni bukan melahirkan anak, ni roh sedang naik. Roh naik ni putus habis urat-urat ni, naik sampai ke kerongkong dia. Oleh sebab itu seorang wajib bertaubat sebelum ajal tiba dan sebelum roh sampai di kerongkong, seperti kata-kata Allah dalam firman-Nya, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat itu, innamat taubatu 'ala Allah, taubat yang sebenar diterima di sisi Allah. Ya'maluna su'a bijahalah, dia buat sewaktu mana dia buat dahulu dalam keadaan benda yang buruk tu dalam keadaan penuh kejahilan. Kita tak tahu dulu dosa, rupa-rupanya dosa, kita sebut demikian. Bila kita ni buat benda satu perkara yang dulu kita tak tahu kerana jahil kita, alhamdulillah sekarang Allah tunjukkan jalan hidup. Dulu tak tahu, kemudian kita angkat tangan, ya Allah, dulu ya Allah aku ni jahil, ya Allah aku ni begini kita sebut. Aku pohon pada kamu ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Nangis meniti air mata kita, teringat terhadap dosa kita ni. Allah terima ke taubat ni? Allah terima. Summa yatubuna min qarib, kemudian dia taubat secepat mungkin dalam hidup ni. Dosa ni salah buat minta ampun, salah buat minta ampun. Seorang pemuda datang jumpa dengan Rasulullah dia tanya Rasulullah, aku ni dosa banyak Rasulullah, Rasulullah kata, sebanyak mana? Langit dan bumi ni penuh Rasulullah, penuh dosa aku ya Rasulullah. Rasulullah kata, walaupun penuh dosa kamu di antara langit dan bumi ni. Kemudian Rasulullah tanya, kemudian aku taubat pada Allah, Allah terima ke taubat aku ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya Allah terima taubat kamu, Allah terima. Allah dia dengar. Kemudian aku ulang balik Rasulullah, buat lagi dosa tersebut ya Rasulullah. Kemudian aku taubat lagi, Allah terima tak ya Rasulullah? Rasulullah jawab, Allah terima taubat kamu, Allah dia sebut. Kemudian aku buat lagi dosa tu ya Rasulullah, kemudian aku taubat lagi ya Rasulullah, apakah Allah terima taubat aku tu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, ya Allah terima. Dia dongak muka, dia tanya Rasulullah, sampai bila ya Rasulullah? Sampai bila ya Rasulullah?
Allah terima dosa-dosa. Dia pun jawab, Rasulullah jawab, sehinggalah kamu berputus asa dalam minta ampun pada Allah, Allah tak pernah berputus asa dalam mengampuni dosa kamu. Sehingga kamu letih, tak nak dah minta ampun. Tapi Allah rasa tak nak minta ampun, mengampunkan dosa kamu. Tak. Allah tak pernah pada Allah ni tak pernah pada kecewa dengan mengampunkan dosa hamba-hamba. Dosa kita sebanyak mana pun, dalam keadaan kita buat macam mana sekalipun, minta ampun Allah terima. Tapi yang kenapa kita tak minta ampun? Kerana sombong je jadi penghalang nak minta ampun pada Allah. Bila kita minta ampun pada Allah, Allah terima. Sampai bila? Sampailah kamu berputus asa dalam minta ampun pada Allah, Allah tak pernah berputus asa dalam memberi pengampunan pada kamu. Nak sebutnya pemurahnya Allah pada kita. Ni kan kita dengan manusia ni kan, buat jahat, buat baik. Sekali kita buat, sekali je salah. Orang nampak salah itulah, orang tak nampak yang baik kan. Tapi kita dengan Allah kan, buat jahat, banyak dosa. Sekali je minta ampun, terpadam semua dosa-dosa tadi. Allah tak pernah ambil kira yang dosa-dosa yang kita lakukan sebelum daripada ini. Kerana apa dia? Pengampunan Allah itu melampaui daripada kerahmatan ke atas, nak sebut pengampunan Allah itu melampaui di atas kejahatan umat manusia itu sendiri. Kerana nak kira jahat, kita ni jahat lah kita dalam hidup kita. Allah tak bagi apa pada hidup kita, banyak rezeki, tapi satu benda je yang menjadi halangan dalam hidup kita. Apa dia? Sombong. Aku tak ada dosa lah. Mana aku ada dosa? Tak nak terima hakikat hidup ni pendosa. Tak nak sebut demikian. Aku ni sentiasa, aku ni kan anak ustaz kan, aku ni anak tu imam kan, aku ni mula kita jadi demikian. Kesombongan kita tu, sombong kita ni menyebabkan kita tak minta ampun pada Allah. Padahal Allah ni terima taubat hamba-hamba bila-bila masa je kamu minta ampun pada Allah SWT. Summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itu diterima taubat-taubat mereka di sisi Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah ni maha mengetahui dan juga maha bijaksana. Kita sambung pada akan datang nantilah dalam bab ni. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم
ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم